Okay, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan PDPR Pendidikan Islam kita untuk minggu yang ke-17. Tajuknya pada hari ini ialah Allah bersifat kalam. Okey, Allah bersifat kalam. Pada muka surat 82, buku teks 82. Kita akan tengok sikit pengertian kalam. Apa dia yang dikatakan Allah bersifat kalam ni dalam bidang akidah. Bidang akidah. Okey, pengertian dia kita akan tengok. Pengertian sifat kalam ni apa dia. Kemudian hukum kita sebagai orang Islam ni, apa hukum kita beriman dengan sifat kalam. Yang ketiga, kita akan tengok dalil naqli dan dalil aqli. Dalil naqli iaitu ayat Al-Quran ataupun hadis, dan juga dalil aqli. Dalil aqli ni tak ada ayat Al-Quran. Kalau ada ayat Al-Quran, naqli. Kalau tak ada, aqli, A-Q-L-I. Okey, kita akan tengok dulu sebelum kita buat latihan pada modul yang telah disediakan. Okey, yang pertama kita tengok pengertian sifat kalam ni. Apa dia pengertian sifat kalam Allah? Allah bersifat kalam ni, apa dia maksudnya? Kita tengok di sini muka surat 83. Muka surat 83 buku teks. Okey, erti sifat kalam. Kita tengok dia ada 3 kotak ni, color biru, hijau dan oranye. Jadi kita akan tengok kotak color biru ni dulu. Erti sifat kalam. Apa dia maksudnya sifat kalam ni? Okey. Dia kata apa di sini? Kita wajib beriman bahawa Allah bersifat kalam. Sebagai orang Islam, wajib. Kalau ada soalan tanya, apakah hukum beriman dengan sifat kalam? Jadi, hukumnya ialah wajib. Kita wajib beriman dengan sifat kalam Allah. Okey, yang kedua dia kata, sifat kalam Allah bererti Allah maha berkata-kata. Sifat kalam Allah bererti Allah maha berkata-kata. Okey, itu maksud sifat kalam. Apakah maksud kalam? Kalam sifat kalam Allah bermaksud Allah maha berkata-kata. Okey, dia huraikan apa di bawah ni. Allah Ta'ala maha berkata-kata tanpa memerlukan alat, bantuan dan perantaraan. Maksudnya Allah ni dia berkata-kata tanpa memerlukan alat. Macam manusia ni memerlukan alat lah. Alat tu apa dia? Mulut lah, lidah dan sebagainya. Allah ni kita tak boleh gambarkan macam mana Allah berkata-kata. Okey, seterusnya dia kata apa? Cara Allah berkata-kata tidak serupa sama sekali dengan makhluk. Tak kira lah manusia ke haiwan ke, tak sama dengan cara Allah berkata-kata. Okey, seterusnya kita tengok pula dalil naqli. Naqli, N-A-Q-L-I. Naqli. Okay, bila kata dalil naqli, dia mesti ada ayat Al-Quran ataupun hadis. Baru kita panggil sebagai dalil naqli. Okey, apa dia kata ni? Firman Allah Ta'ala, wa kallamallahu Musa taklima. Wa kallamallahu Musa taklima, surah An-Nisa ayat 164. Okey, apa maksudnya? Maksudnya, dan Allah telah berkata-kata kepada Nabi Musa dengan kata-kata secara langsung, tidak ada perantaraan. Ada satu kisah Allah berkata-kata kepada Nabi Musa secara direct, secara langsung, tanpa ada perantaraan. Okey, itu dalil naqli yang mengatakan bahawa Allah ni dia ada sifat kalam. Dia Allah maha berkata-kata. Okey, seterusnya dalil aqli, A-Q-L-I.
dalil aqli. Dia kata apa? Jika Allah tidak boleh berkata-kata, maka berlakulah kekurangan baginya. Sedangkan mustahil bagi Allah bersifat kekurangan. Sesungguhnya bagi Allah segala sifat kesempurnaan dan kemuliaan. Takkanlah Allah cipta manusia, manusia boleh berkata-kata. Allah cipta haiwan, haiwan boleh berkata-kata. Takkanlah Allah tak boleh berkata-kata, sedangkan Dia yang cipta kita dan sebagainya. Jadi Dia pun mestilah boleh berkata-kata juga, dan mesti lebih hebat daripada makhluk-makhluk yang Dia cipta. Kalau Allah tak boleh berkata-kata tapi manusia boleh berkata-kata, jadi tak kena lah kan. Mustahil. Mustahil. Sebab apa? Sebab Allah ni lah yang cipta manusia, yang pandai berkata-kata, bercakap dan sebagainya. Jadi Allah mestilah lebih hebat lagi. Okey, itu dalil aqli. Jadi kita dah tengok dah pengertian hukum dan juga dalil naqli dan dalil aqli. Okay, kita tengok sikit info di bawah ni, muka surat 83 ni. Dia kata apa? Sifat kalam Allah mengandungi suruhan, tegahan dan pemberitahuan yang berupa wahyu kepada para rasulnya, seperti Al-Quran, Taurat, Injil dan Zabur. Okey, salah satu cara Allah berkata-kata ialah Dia mengirimkan, menurunkan kitab-kitab kepada para nabi dan rasul, menurunkan wahyu. Wahyu tu apa? Wahyu tu Al-Quran tu lah, yang diturunkan kepada nabi kita, iaitu Nabi Muhammad. Apa yang terkandung dalam Al-Quran ni? Dia ada apa? Dia ada suruhan, tegahan dan pemberitahuan yang berupa wahyu kepada para rasul. Okey, itu sahaja berkenaan dengan pengertian sifat kalam, dalil naqli, dalil aqli, berkenaan dengan sifat kalam Allah ni. Jadi sekarang kita nak buat latihan pada modul yang telah diedarkan. Okay, kita akan tengok modul tu sama-sama. Okey, ini ialah latihan yang kita akan buat hari ni lah. Okey, pada muka surat 13 ni, senang saja. Ada 5 soalan dan kamu kena bulatkan. Bulatkan jawapan dia. Di sini ni sama ada A, B ataupun C. Bulatkan jawapan yang betul. Okey, dia kata apa? Pilih dan bulatkan jawapan yang betul. Nombor 1. Apakah maksud Allah bersifat kalam? Nombor 1 ni. Apakah maksud Allah bersifat kalam? A. Allah Maha melihat. B. Allah Maha berkata-kata. Dan C. Allah Maha mengetahui. Okay, kamu bulat yang betul lah. Yang kedua, sebagai seorang Muslim, apakah hukum beriman dengan sifat kalam? Okay. A. Sunat muakkad. B. Haram. C. Wajib. Okay, Ustaz tolong baca sahaja. Kamu kena fikir sendiri jawapan. Tapi semua ni telah diterangkan sebentar tadi dalam kamu boleh ulang balik lah video ni daripada awal kalau kata terlupa kan. Sebagai seorang Muslim, soalan kedua ni, tanya apakah hukum beriman dengan sifat kalam? A. Sunat muakkad. B. Haram. C. Wajib. Yang ketiga, soalan ketiga, nyatakan bukti Allah bersifat kalam. Apa bukti Allah bersifat kalam ni? A. Wujudnya Al-Quranul Karim. B. Keindahan alam semesta. Dan C. Allah mengetahui apa di dalam hati manusia. Yang mana satu? A, B ataupun C ni berkaitan dengan sifat kalam Allah. Yang keempat, Allah Maha berkata-kata. Nyatakan dalil Allah bersifat kalam. Boleh tengok balik tadi video yang awal-awal tadi .
Okey, A ataupun B ataupun C. Boleh tengok di buku teks muka surat yang tadi ni lah. Yang mana satu dalil naqli. Okey, yang kelima, apakah lawan bagi sifat kalam? Lawan bagi sifat kalam. Berkata-kata lah, lawan kepada berkata-kata apa dia? A. Mendengar. B. Tidur. C. Bisu. Kalau boleh bercakap berkata-kata, apa lawan dia? A. Mendengar. B. Tidur. C. Bisu. Okey, itu muka surat yang pertama berkenaan dengan Allah bersifat kalam. Okey, muka surat kedua yang perlu kita siapkan pada hari ini ialah isi tempat kosong. Senang saja, ada 5 tempat kosong yang perlu kita isi berdasarkan kepada pilihan jawapan yang di atas ni lah. Yang ada bentuk arnab ni kita ambil dan isi di tempat kosong yang di bawah tu. Pilih perkataan yang sesuai dan isi. Dia kata apa? Tulis jawapan yang betul pada tempat kosong. Okey, ni kamu boleh tengoklah di sini. Yang pertama ni mulut, kedua Al-Quran, ketiga naqli, keempat berkata-kata, dan kelima, pilihan jawapan yang kelima ialah wajib. Okey, Ustaz belum baca sahaja sebab ada di antara kawan-kawan kita yang belum mahir membaca Jawi, jadi kita tolong mereka baca supaya mereka dapat menyiapkan latihan pada modul ni lah. Okey. Yang pertama, baris yang atas kali ni, tengok sini. Kalam pada bahasa ialah tempat kosong yang pertama. Apa dia? Ambil perkataan di atas tu, isi di sini yang mana yang betul lah. Kalam pada bahasa ialah tempat kosong yang pertama. Ini bermaksud Allah Maha berkata-kata. Apa maksud kalam ni? Dari segi bahasa, kalam tu bahasa Arab, tapi bahasa Melayu apa dia? Isi di tempat kosong yang pertama. Lepas isi, kamu potong. Okay, supaya kamu tak keliru lah. Okay, kita sambung lagi. Allah bertitah menyampaikan perintah dan larangannya. Allah berkata-kata tidak sebagaimana makhluk yang menggunakan mulut dan alat bantuan yang lain. Hukum beriman kepada sifat kalam Allah adalah tempat kosong yang kedua. Hukum beriman kepada sifat kalam apa dia? Hukum dia isi. Pilih di atas tu dan isi. Seperti dalil. Dalil apa? Ambil perkataan yang sesuai di atas tu, isi di tempat yang ketiga. Seperti dalil, okey, tempat kosong yang ketiga, yang berbunyi wa kallamallahu Musa wa taklima dalam surah An-Nisa ayat 164. Okey, sekarang kita dah sampai sini 164. Maksudnya, dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung. Okey, kita teruskan lagi di bawah ni. Manusia dapat berkata-kata dengan menggunakan, okey, tempat kosong yang keempat. Manusia berkata-kata kod mana? Kod telinga kah? Kod hidung kah? Okey. Pilih jawapan yang sesuai di atas ni dan isi di tempat kosong yang keempat. Manusia dapat berkata-kata dengan menggunakan, okey, tempat kosong yang keempat. Dan yang kelima, tempat kosong ni dia kata apa? Merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Kitab apa yang Allah turunkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad? Boleh ambil jawapan yang di atas tu dan isi tempat kosong. Lepas ambil jawapan, kamu potong supaya tidak terkeliru. Okey, itu sahaja PDPR, Pendidikan Islam bidang ulum untuk minggu yang ke-17 ni. Jadi kita berjumpa lagi nanti insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.